Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan pengacara majlis, kita hormati seluruh ahli jemaah SPAK, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan tadabbur surah Al-Humazah pada siri yang kedua pada hari ini, di mana dalam kuliah yang lalu kita telah pun membincangkan beberapa perkara yang terdapat dalam surah Al-Humazah ini. Ringkasnya surah ini, tuan-tuan dan puan, dia menjelaskan, memberikan amaran kepada mereka yang suka membawang dan suka memaki hamun di hadapan. Istilah orang sekarang ni membawang lah. Membawang ni maksudnya bercakap di belakang. Dulu bila orang buat kenduri kendara, saya pun cari kenapa timbulnya istilah membawang ni. Kerana macam-macam lah sekarang, bawang ada, kunyit ada, halia ada dah. Jadi istilah membawang ni apabila kumpulan wanita-wanita yang pergi membuat kendara. Kendara ni maksudnya persiapan untuk kenduri. Jadi mereka telah berkumpul mengupas bawang. Itulah yang mungkin istilah membawang. Bercakap di belakang, dan yang paling teruk sekali apabila boleh mengeji di hadapan. Ini yang istilah yang kita bincangkan dalam kuliah yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul ni celakalah kepada mereka yang bercakap di belakang ataupun mengeji di belakang dan yang mengeji di hadapan. Allazi jama'a malan wa addada. Yang orang yang mempunyai sifat ini, dia jama'a malan wa addada. Dia suka mengumpulkan harta. Sifat dia kumpulkan harta, dia mengira-ngirakan harta, dan dia tak nak bagi orang lain lebih daripada dia. Maka dia memburukkan orang, merendah-rendahkan orang dan mengangkat dirinya sendiri, dan di samping menyebarkan berita-berita yang tak betul tentang orang. Allah Ta'ala sebut, yahsabu annama lahu akhladah. Dia sangka bahawa hartanya itu yang boleh menyelamatkan dia. Dia belagak. Maknanya surah ni ditujukan kepada orang yang belagak. Orang yang belagak, orang yang istilah orang sekarang jugalah mulut tak ada insurans. Saya pun tak faham macam mana mulut tak ada insurans. Maksudnya dia kata ikut suka dia lah, dia maki hamun orang, dia belagak, dia rasa dirinya hebat, dia rasa dirinya bagus. Kala dah, tak ada. Semuanya tu tertipu belaka, terpedaya belaka dengan bisikan syaitan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia rasa hartanya itulah yang boleh menyelamatkan. Tak ada. La yumbazanna fil hutamah. Dia akan dihumbankan dalam neraka hutamah. Hutamah ni salah satu daripada neraka. Hutamah ni maksudnya bila jatuh pecah. Hutam ni maksudnya dihempuk ataupun dikatuk bagi pecah. Itu hutamah. Macam kaca jatuh berderai. Itu hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa benda neraka hutamah ini? Narullahil muqadah. Ialah api neraka yang bernyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang panasnya itu sampai ke hati. Panasnya sampai ke hati.
Innaha alaihim muqsadah. Mereka semua tu ditutup dalam tempat. Fi amadim mumaddadah, dan digantung, diikat pada tiang yang menegak. Maksudnya kalau betul lah bayangan saya tak betul, tapi saya bayangkan, saya cubalah bayangkan. Dan daripada ayat ini ada orang yang digantung ataupun yang diikat pada tiang, dan di tiang itu berada dalam satu tempat yang ditutup. Ditutup tempat itu, dibakar. Raung-raung, bukan bakar tempat yang terbuka, ditutup. Alaihi muqsadah. Muqsadah ni mana tempat ditutup. Ditutup ni bukanlah tempat kecil kan. Satu dewan yang besar, situlah bayangannya. Tapi na'udzubillah, tuan kita minta lindung, minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada terkena ataupun daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jangan ada sekali-sekali ada orang kata, Ustaz masuk neraka, saya ni tak sembahyang masuk neraka sekejap je Ustaz. Jangan. Jangan buat pasal cakap yang seperti itu, kerana benda-benda api syurga neraka ni bukan benda yang boleh buat main. Kau boleh buat main ataupun dia cakap tak apalah Ustaz. Sekejap je kan. Jangan-jangan. Wailun likullihum. Wailun ni, ni saya tak setul lagi. Wailun ni diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. 37 kali. 37 kali. Yang paling banyak diulang dalam surah Al-Mursalat. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Ini ayat surah Al-Mursalat, tuan-tuan boleh buka. Al-Mursalat diulang 3, 6, 10 kali diulang dalam surah Al-Mursalat. Celakalah yauma idzil lil mukazzibin, pada ketika itu, pada hari itu, kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah dalam Al-Quran diulang sebanyak 37 kali perkataan wailun yauma idzil lil mukazzibin, dan khususnya pada surah Al-Mursalat, dan salah satunya ialah dalam surah Al-Humazah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita dah bincangkan dalam kuliah yang lalu tentang mengumpat dan membawa. Saya nak sentuh sikit tentang mengumpat. Dipanggil dengan istilah membawang. Dalam perkara lain, kita biasa dengar perkataan mengadu domba. Mengadu domba digunakan dalam bahasa Melayu. Bila digunakan dalam bahasa Melayu, tetapi kita jarang guna perkataan domba ni, kita guna perkataan kambing. Sedangkan sebenarnya dalam bahasa Indonesia, domba itulah kambing. Kita mesti tengok tak orang yang mengadu kambing ni, kambing ni bergaduh. Kan, disebut sebagai mengadu domba. Kambing ni, dia kalau dia bergaduh, dia kaki ni dia orang yang dia bergaduh dua-dua, bertembung antara dua tanduk. Ni kambing lah, kambing bibi, dia macam tu. Itu dipanggil mengadu domba, supaya dua orang dia bergaduh. Yang lain-lain ni, tuan, kalau perasalah, berkali YouTube tengok kan. Maknanya kalau dua ni bergaduh, kan, yang lain-lain tu pekat ke tepi. Yang dia akan cari partner yang dia gaduh tu. Dia tak cari orang lain. Mengadu domba. Jadi dalam Islam, mengadu domba ni disebut sebagai an-namimah. An-namimah. Dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala sebut, la tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu ikut kemahuan orang yang suka bersumpah. Mahin, dan dia hina. Sumpah ni, betul ni. Kalau orang sebut, betul ni. Semualah orang Melayu ni, dia tak sebutlah sumpah. Orang Arab dia suka bersumpah. Orang Arab, wallahi. Wallahi maksudnya betul. Wallahi. Aku tak tipu ni. Itu orang Arab dia guna istilah wallahi, digunakan secara meluas.
Dan tetapi dalam bahasa Melayu dia tidak, kita tak guna perkataan wallahi melainkan dalam keadaan yang tertentu lah. Tapi jarang kita guna wallahi. Tapi kalau orang ada guna wallahi dalam konteks orang Melayu, ni memang kita kata sangat dia nak membuktikan sesuatu lah. La tuti' kulla halafin mahin. Kalaulah terutamanya kalau ada orang jual, penjual. Ini betul ini disebut. Penjual dia kadang-kadang dia bersumpah. Kan? Itu tak payahlah. Nabi dalam adab penjual pun, dalam adab penjual pun tak digalakkan untuk bersumpah. Jadi kalau eloklah. Kalau suka bersumpah tu maknanya adalah tu something lah tu. La tuti' kulla halafin mahin. Hammaz, kan kita baca surah Al-Humazah. Hammaz yang suka mencaci. Yang suka mencaci. Sama ada di apa? Hammaz di belakang, Lumazah di depan. Masya'im binamim yang suka berjalan-jalan, menyebarkan hasutan. Masya' di mana suka berjalan, maksudnya dia aktif lah ber-Facebook, aktif ber-IG dalam usaha untuk nak menyebarkan keburukan orang dan dalam usaha untuk nak melaga-lagakan orang lain, khususnya dalam kalangan adik-beradik, kerabat, warga, kampung, taman, WhatsApp, cerita tentang orang tu orang ini. Jadi ini yang Tuhan marah sangat. Manna'in lil khairi. Orang ni dia tak suka orang buat baik. Manna'in lil khairi. Dia tak suka orang buat baik. Mu'tadin azim. Dia sangat menghalang orang buat baik dan juga sangat berdosa. Mu'tadin ni melampau. Azim berdosa. Mu'tad orang yang jahatlah, jahat sangatlah bahasanya. Kan? Utullin ba'da dzalika zanim, yang jahat, kejam, yang sesudah itu terkenal kejahatan. Jadi ini yang Tuhan marah sangat dengan sifat mengadu domba ini. Okey, jadi berlaku tak mengadu domba ni di alam maya? Cukup berkembang, tuan. Seantara yang saya perasan lah, tuan, dalam konteks di alam maya ini, susah nak tegur. Dia akan pertahankan. Dia cuba mempertahankan pandangan dia, pendapat dia, apa dia cuba pertahankan. Ini masalah yang selalu berlaku di alam maya ni. Dia susah nak tegur. Dalam istilah kajian dipanggil dengan narcissism. Narsis. Orang yang dirasa dia bagus. Jadi orang yang merasa dia bagus inilah yang kita boleh baca dengan surah Wailul ini. Kerana surah Wailul ini bila dikaitkan allazi jama'a malan wa addada, dia suka mengumpulkan harta, dia mengira-ngirakan harta supaya dia tak nak orang lebih pada dia, supaya dia tunjuk dia hebat dan dia nak merendah-rendahkan orang. Penyakit ini sebahagiannya ada pada mereka yang berada dalam dunia maya. Sebab dia nak tunjuk dia pun hebat, dia pun kaya, dia pun itu, dia pun ini. Kalau bagi pandangan, kalau orang bantah pandangan dia, dia tak boleh angkat geng untuk nak mempertahankan sesuatu. Walaupun benda tu ternyata salah, walaupun benda tu ada bukanlah salah sepenuhnya, orang lain pun betul juga, tapi dia tak nak. Dia susah nak ditegur. Sebab tu kadang-kadang dalam dunia maya ni nak tegur tu cukup susah, dan kita tidak boleh, tak boleh tu saya tak tahulah tuan-tuan, nak directly tegur dia. Dunia maya nak direct tegur dia tu macam susah. Melainkan kita beri supaya dia baca, supaya dia faham, supaya dia dapat mengambil pengajaran. Itu yang boleh saya bayangkan indirectly kepada dia.
Kalau directly kita cakap itu begini, susah kadang-kadang dia nak terima kerana tadilah bila dia berada dalam dunia maya, dia rasa orang tengok dia. Dia rasa orang tengok dia. So bila ada orang yang menolak pandangan dia, dia rasa diri dia dihina. Tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu satu hadis daripada Rasulullah yang melarang ataupun yang memberi amaran lah kepada mereka yang suka merosakkan hubungan ataupun suka bawa mulut, bawa cerita, cerita yang elok, cerita yang tak elok, kan? Bawa mulut. Jadi kata Rasulullah, kan orang yang paling buruk perilakunya yang berjalan di atas muka bumi dengan menghasut al-mufariquna bainal ahibbah, yang menyebarkan ataupun yang memecah belahkan kasih sayang antara dua orang yang baik. Dia cubalah, kalau kerana dia bila dia cakap tu, akhirnya orang jadi menimbulkan prasangka. Cakap tu akan menimbulkan salah faham, akan menimbulkan rasa marah. Jadi ini yang menjadi satu larangan besar dalam agama ni apabila kita cuba menghasut orang. Masalah yang mungkin kita kena fahamilah, kenapa orang suka menghasut? Kenapa orang suka menghasut? Kenapa orang suka merendah-rendahkan orang? Kenapa orang suka bawa cerita? Ayat dalam surah ni dia jelas, memang tu jelas bahawa orang yang suka cerita ni dia nak sifatnya antaranya dia nak rasa dia hebat, dia nak rendahkan orang, dia nak rasa orang memuji dia ni hebat. Dengan cara apa? Dengan cara dia memburuk-burukkan orang. Ataupun yang lebih teruk lagi, yang lebih belagak lagi, yang boleh samsing lagi, dimaki orang depan-depan. Ini penyakit orang yang ado-ado. Orang yang ado-ado, kan, datuk, dan seri, bukan semualah kan, tapi nak cerita ni penyakit orang yang ado-ado. Tak boleh nak salah sikit dia maki. Semua ni penyakit sombong lah. Orang miskin jarang sombong. Ada juga penyakit pada orang miskin. Tapi penyakit yang sombong, sehebat, belagak ni, biasanya orang ada pangkat, ada duit, orang yang ado-ado lah. Yang ni perlu untuk kita ambil perhatian. Dan mungkin saya dan juga mungkin tuan-tuan ada tergolong dalam kumpulan ini, kita na'udzubillah, dan kita baca tadabbur ni supaya kita mengambil perhatian. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan membawang tadi, saya nak sentuh sikit tentang istilah membawang, kan istilah membawang. Saya ingat satu sabda Rasulullah berkaitan dengan teguran Nabi kepada orang perempuan. Teguran Nabi kepada orang perempuan. Apabila Nabi balik daripada sembahyang hari raya, sama ada hari haji ataupun hari puasa, wallahu alam. Tapi balik daripada sembahyang raya. So Nabi tegurlah kepada orang perempuan. Nabi kata, aku tengok, dia kata, ramai di kalangan wanita ni menjadi penghuni neraka. Sahabat-sahabat wanita yang Nabi tegur kepada sahabat-sahabat yang perempuan. Kemudian sahabat perempuan dia kata, kenapa ya Rasulullah? Kan? Kenapa kami banyak tergolong di kalangan ahli neraka? Kata Rasulullah, tukfirnal la'na wa takfurnal abir. Kamu suka banyak maki hamun kepada tukfirnal la'na. Mulut ni tak ada insurans, cakap tak ada fikir, kan? Tukfirnal la'na ni banyak bercakap benda-benda yang tak baik. Maknanya cakap maki hamun, cakap tak elok, cakap mulut tak jagalah. Wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur kepada pemberian-pemberian yang diberikan oleh mereka yang terdekat, oleh suami,
oleh ayah, oleh abang. Jadi ada je tak cukup lah, tak kenalah macam gitulah, macam ginilah. Ha, jauh lebih baik daripada orang lain tapi dia macam-macam. Sehingga dia inilah mula Islam membawa kan. Tengok lelaki aku ni begini, nampak orang tu begini, nampak orang tu begini. Orang tu begini. Jadi ini biasa berlaku kan khususnya kepada wanita. Saya tak nafikan banyak juga berlaku kepada lelaki. Tapi oleh kerana konteks perbincangan saya pada hari ini banyak yang datang ni wanita, maka saya cuba untuk mengulas aspek mengumpat ni kepada wanita. Bukan nanti orang perempuan kata orang lelaki pun teruk juga. Memanglah kan, saya tak nafikan. Orang lelaki pun kalau dia mengumpat kau-kau punya kan, tak apa, itu cerita orang lelaki. Nanti kalau saya dengan orang lelaki, saya uruskan maknanya orang lelaki. Saya cakap dalam konteks perempuan. Di mana dalam konteks ini, kenapa sifat yang mengumpat ini berlaku kepada wanita? Kerana sifat antara psikologi wanita ialah dia suka membanding-banding. Ini psikologi wanita. Yang kedua, wanita ni dia memang meminta. Dia suka minta. Tak salah meminta, memang itulah sebab lelaki memberi nafkah, perempuan lah yang tak kerja, perempuan minta. Itu konteksnya. Jadi bila dia minta, dia tengok orang lain, dia tengok jirannya, dia tengok kakaknya, dia tengok adiknya, dia tengok ahli keluarganya, dia tengok orang tu, dia tengok orang ni, dia refleks kepada yang sekeliling itu, maka dia bercerita. Maka timbullah yang istilahkannya mengumpat tadi. Orang tu macam mana, orang ni macam mana, orang tu macam mana. Jadi bila berlaku begitu, dibimbangi akan terus lebih teruk lagi kepada mengadu domba. Kau tengok orang tu, tak bagus tu. Kau tengok orang ni kan, timbullah perkara-perkara yang sedemikian yang akhirnya membawa kepada daripada mengumpat, membawa kepada mengadu domba, dan ini menjadi masalah. Jadi sebab itu sifat cemburu ini yang ada pada wanita ini perlu diberikan ingatan sama-sama kepada anak saya, kepada isteri saya, supaya difahamilah bahawa wanita ini memang mereka ni meminta, dan mereka, kumpulan wanita ni dia suka membanding-bandingkan, tengok orang tu, tengok orang ini. Dan bila wanita ini mata dia kepada benda-benda yang kecil, pada benda-benda yang halus. Sebab itu dia boleh banding-bandingkan orang tu macam mana, ni macam mana. Benda yang kecil-kecil. Dan dia bercakap pada item-item, pada perkara-perkara yang kecil-kecil. Pada perkara yang besar, politik antarabangsa. Politik Ukraine lawan dengan Rusia, kan, cerita Palestin dengan Israel, dia tahu itu je lah. Tapi macam mana politik Israel itu kolap, macam mana apa berlaku, dia pun tak tahu sangat. Dia pun tak salahkan dia, sebab wanita ni spesialis dia bukan ke situ. Spesialis jaga anak, jaga keluarga, jaga pakaian anak, jaga perut gigi anak, jaga tuala, jaga bagi ni, cuci kita cuci apa barang. Dia benda yang kecil-kecil. So risiko kepada benda yang kecil-kecil ini kan, dia akan bandingkan orang sana, orang sini. Itu dia punya apa nama ni, isu kepada wanita. Lelaki ni pula dia tengok abstrak, jauh kan, pandangan dia jauh, konon-konon je lah kan. Nanti kan ceritanya bagaimana perbezaan pandangan lah di antara lelaki dan perempuan dalam melihat sesuatu perkara. Jadi bila perbezaan itu, maka timbullah risiko kan. Apa risikonya? Mungkin lelaki kerana dia rasa hebat, dia rasa kelakar, dia rasa ni egonya, itu masalah lelaki. Masalah perempuan ni masalah dia kan. Jadi tambah pula dengan suka nak ditegur, suka nak dilarang, tak nak dilarang. Ini semua dia berkait-kait dan berjangkit-jangkit. Dalam kuliah yang lalu saya telah pun menyentuh tentang dengki, hasad dan dengki. Antara punca kepada mengumpat, mengadu domba ni juga dipuncakan kepada dengki.
Tapi dalam konteks wanita, secara khususnya bila kita sebut tentang mengumpan ini ialah kerana mereka bercakap pada benda yang kecil-kecil. Okay. Dan oleh kerana mereka boleh cakap benda yang kecil, cakap pasal anak, pasal suami, pasal kereta, pasal rumah. Saya ada rumah saya ada 3 rumah, saya ada 5 orang anak, seorang kat negeri sana, seorang kat negeri sini. Yang saya pun ada juga, dia akan cakap pada benda-benda yang seperti itu. Jadi akhirnya dia akan membawalah kepada tadi, kepada membanding-banding, dan ini dibimbangi. Sifat apa yang disebut orang yang sangat cemburu ini ialah orang yang kurang keyakinan diri. Orang kurang keyakinan diri. Jadi kalau orang yang yakin diri, kan, yakin diri ni dia okey, kan, dia hubungan dengan Tuhan baik, hubungan manusia baik, penampilan diri ni okey, dia rasa tak ada masalah, maka di situ mungkin dia punya keyakinan diri itu kuat. Sepatutnya orang yang mempunyai keyakinan diri yang kuat, dia tak perlu nak cemburu-cemburu sangat, sebab kalau suami dia nak kahwin lain, dia buat macam mana, tapi dah dapat yang terbaik. Dia kalau terlalu sangat cemburu sangat, kan, susah juga. Cemburu tu perlu ada, kan? Tapi kan bila orang yang selalu kuat sangat cemburu lebih daripada yang patut ni, berarti dia kurang keyakinan diri, kan. Dia tengok orang saja, tengok orang, dia tengok saja. Dia tak ada suatu stand dirinya yang mempunyai keyakinan diri, pakaiannya, penampilannya, segalanya, supaya dia tidak terjebak dengan mengumpat yang berpunca daripada sikap membanding-banding, sikap apa nama ni, nak tunjukkan bahawa diri ni pun hebat juga. Jadi di sinilah peranan bila kita membaca surah Al-Humazah ini dapat mengingatkan diri kita tentang bahayanya. Saya ingatkan diri saya lah terutamanya. Kita cerita pasal orang ni seronok, kan? Cerita pasal orang ni seronok. Cerita pasal diri sendiri tak seronok. Kalau tak ada orang nak dengar, tak seronok. Memang seronok, memang suka. Sebab ini juga cucuk oleh syaitan, diperanankan oleh syaitan supaya kita seronok bercakap dalam perkara-perkara. Buka lagi, cerita lagi, ni lagi. Dan saya ingatkan diri saya sendiri ayat surah Al-Qalam ni, wala tuti' kulla halatin mahid, jangan kamu ikut orang yang suka bersumpah-sumpah. Sumpah-sumpah hamaz, yang suka mencaci, yang suka mengumpat, yang suka ni masyaim, yang suka berjalan-jalan bawa fitnah. Sekarang ni dengan ada WhatsApp, dengan adanya IG, dengan adanya dia cepat binamim, memburuk-burukkan orang, manna'in ila khairi mu'tadin athim, dia ni menghalang kebaikan orang, suka buat jahat, untuk limbah dzalika zalim, dia jahat, kejam dan terkenal dengan kejahatannya. Lalu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan, di hadis yang kita bacakan ini, la tajlu man syarrun nasi yaumal qiyamah indallah azza wa jalla. Kamu akan dapati orang yang sepupu orang pada hari kiamat ini di sisi Allah ialah orang yang dalam dua muka. Yang datang kepada orang ni dia cakap begini, orang ni cakap begini, dia cakap begini. Suka bercakap pun masalah, tak suka bercakap pun masalah. Tapi ada hadis Nabi sebut fal yaqul khairan aw liyasmut, cakaplah benda-benda yang baik ataupun diam. Diam. Cakap benda baik ataupun diam. Ini kata Rasulullah berkaitan dengan nak cakap-cakap. Kadang-kadang orang cakap sombong. Saya ni pun tak berapa pandai nak sembang-sembang dengan awak. Tapi bila nak bersembang dengan awak, dia kan cakaplah pasal orang itu. Pasal ada orang sini. Cakap tentang diri dia. Dan nampak macam belakang sikit. Ini yang payah. Kadang-kadang kita hati-hatilah, apa pun hati-hati. Cakap pun boleh, tapi hati-hati. Tak cakap pun kena tengok juga. Kadang sombong pula kata dia orang. Tapi panduan Rasulullah, fal yaqul khairan aw liyasmut, cakap benda yang baik ataupun diam. Dan Nabi marah orang yang dalam 2 muka, 3 muka, 4 muka ni, kan? Cakap ni lain, ni cakap lain. Apapun ayat yang surah yang kita bacakan ini
berkait dengan apa? Berkait dengan afatul lisan, masalah-masalah yang berkaitan dengan lidah, supaya kita menjaga lidah, menjaga tutur bicara kita daripada bercakap dengan benda-benda yang tak baik, apatah lagi kita bercakap benda yang Allah Ta'ala murka, benda yang kuburkan orang, cakap tentang kelebihan diri yang Allah Ta'ala telah tegur awal-awal dalam surah Al-Humazah. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, dan kalau ada apa-apa nak dibincangkan, nak ditanyakan, silakan. Okey, saya dibina oleh komuniti bukan Islam di kemah saya di FEP sekarang kami. Saya telah bawa ke mahkamah. Saya telah menangkan dapat bayaran ya. Bekas status barang daripada saya. Jadi kalau itu benda betul, maknanya mereka mendakwa benda yang salah, dan kita pun berjaya membuktikan kesalahan mereka dan undang-undang membenarkan kita mendapatkan TOQ itu, maka duit itu boleh menjadi hak kita lah, sebab kita telah pun dimalukan, diburukkan dan dianggap sebagai salah, tapi kita berjaya membuktikan perkara itu untuk perkara yang tapi sebaliknya, kalaulah kita menang, bukan kes puan je lah, kes-kes yang lain, kita masuk mahkamah menang, kita cari lawyer yang baik, cuba mengelak daripada carilah lubang-lubang yang boleh melepaskan ataupun boleh kita mengalahkan orang lain dengan cara yang salah. Itu salah kita ambil duit. Salah kita ambil duit sebab kita ambil duit dengan cara yang salah. Tapi kalau yang puan siapa tadi, apa nama ni, yang puan Nita tadi, yang apa kita kata, yang betul, maka bagi saya tak ada halangan untuk tujuan berkenaan. Kemudian Oli 63, ceramah-ceramah agama politik sangat suka mainkan orang. Okey, ada banyak isu berkaitan dengan ceramah ini kan. Ringkasnya tuan-tuan, kita tak boleh menyebut nama. Kita tak boleh menyebut nama orang secara khusus. Yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita dalam konteks pilihan raya, kan, dalam konteks pilihan raya, kita bolehlah untuk menjelaskan kebaikan kita, kekuatan parti kita, kekuatan kumpulan kita dan kelemahan kumpulan lawan. Sebab ini musim pilihan raya dan musim kita pilihan raya. Kalau orang tak tahu semua, susah juga nanti orang buat keputusan pada perkara yang salah, kan. Yang ketiga ialah dia perlu mempertahankan diri. Dia diserang sebegitu rupa, dia perlu mempertahankan diri. Jadi tengoklah sejauh mana dia mempertahankan itu, maka itu ada diberikan ruang dalam agama mempertahankan diri. Orang kata dia macam-macam, kan. Dia perlu pertahankan diri dan buat serangan balik kepada pihak yang mencabar dia ataupun yang memaki hamba dia dengan kaedah-kaedah yang sendiri dah. Panjang lah cerita tu, panjang pula kan, 12 dan lebih. Cuma saya rasa itulah yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini dengan tajuk dan topik surah Al-Humazah. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sama-sama. Ya, mungkin ada yang nak bertanya. Mungkin ada yang bertanya ke Ustaz, kan kita bolehlah buka kepada yang nak bertanya terus kepada Ustaz. Persilakan. Mungkin dah jelas Ustaz kan? Semua dah diam ni Ustaz, semua dah jelas dan faham dah tak? Dan Ustaz, kita boleh akhiri ni Ustaz ya, majlis semua ini.
Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Humazah ini, yang mana ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela dan suka mengumpulkan harta bakhil daripada mengeluarkan haknya. Dan kita lah mintalah perlindungan dari Allah SWT daripada sifat buruk yang suka menghina, mengeji, mengata orang, serta sifat buruk yang mengumpul harta tu juga sombong dan bakhil. Dan semoga ini sedikit sebanyak memberi kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya dan manfaat buat kita semua bagi mengambil pengajaran dan ibrah darinya. Terima kasih kepada para jemaah dan para penyumbang yang sudi menyumbang demi kesinambungan majlis ini, dan semoga kita semua dikurniakan keberkatan rezeki dan umur. Dan insya-Allah di lain kesempatan kita sama-sama bersama-sama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faizal. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz lah tutup dulu tadabbur. Kita tangguhkan dulu tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis-sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima Terima kasih semua. Jumpa lagi kelas malam ini insya-Allah. kasih.